Selamat sejahtera semua, nama saya T. Yi Qian, saya dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk yang saya hendak bentang pada hari ini ialah tahap penglibatan bapa terhadap anak daripada perspektif ibu. Peranan bapa telah menjadi semakin penting sejajar dengan perubahan generasi. Berbanding dengan dahulu, bilangan ibu yang mula bekerja di luar telah semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat melalui statistik Malaysia yang menunjukkan kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh dari tahun 1995 hingga 2019 telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Jadi, bapa kini bukan sahaja perlu berperanan sebagai pencari rezeki, malah juga perlu berperanan dalam pelbagai tugas rumah tangga. Namun begitu, masih terdapat masyarakat yang bertanggapan bahawa tanggungjawab penjagaan anak perlu dipikul oleh ibu, manakala bapa hanya sebagai pencari rezeki sahaja. Peruntukan cuti isteri bersalin bagi golongan bapa di Malaysia juga adalah pendek jika berbanding dengan negara-negara lain yang mementingkan penglibatan bapa terhadap keluarga. Bagi sesetengah majikan, permohonan cuti bersalin dalam kalangan bapa juga merupakan sesuatu perkara yang tidak normal bagi mereka. Jadi, ibu sering mengalami tekanan keibubapaan yang tinggi bagi mereka yang perlu bekerja dan juga perlu bertanggungjawab dalam hal kekeluargaan. Sesungguhnya, penglibatan bapa terhadap anak adalah amat penting bagi sesuatu keluarga untuk membentuk keluarga yang sihat dan harmoni. Namun, kajian-kajian mengenai peranan bapa masih sangat terhad dan tidak komprehensif. Kebanyakan kajian lepas yang mengutip data melalui pelaporan diri oleh bapa mungkin juga boleh berlaku bias. Jadi, persepsi ibu merupakan aspek yang sangat penting dalam mengkaji penglibatan bapa terhadap keluarga. Selain itu, di Malaysia, masih tiada kajian yang mengkaji tahap penglibatan bapa terhadap anak daripada perspektif ibu. Kajian yang berkaitan dengan topik ini adalah berfokus kepada tahap penglibatan bapa ketika kehamilan isteri sahaja. Kajian Yo dan Wu pula adalah membandingkan tahap penglibatan bapa dengan ibu daripada perspektif anak remaja. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penglibatan bapa terhadap anak daripada perspektif ibu. Mari kita lihat kepada metodologi kajian ini. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Sampel dipilih daripada populasi ibu yang memiliki anak berumur 2 hingga 8 tahun di seluruh Malaysia. Kaedah persempelan rawak mudah digunakan untuk memilih sampel kajian. Soal selidik dalam bentuk Google Form diedarkan kepada sampel kajian melalui Facebook, WhatsApp dan Telegram. Jumlah sampel dalam kajian ini ialah 535 orang ibu. Dari segi umur, majoriti daripada ibu dalam kajian ini adalah berumur 31 hingga 40 tahun. Bapa juga adalah 31 hingga 40 tahun. Dari segi bangsa, majoriti daripada ibu dan bapa adalah berbangsa Cina. Dari segi tahap pendidikan tertinggi, majoriti daripada ibu mempunyai tahap pendidikan ijazah sarjana muda, manakala majoriti daripada bapa mempunyai tahap pendidikan sekolah menengah. Dari segi pendapatan bulanan, majoriti daripada golongan ibu dalam kajian ini mempunyai pendapatan bulanan dalam RM3,001 hingga RM5,000. Manakala majoriti daripada golongan bapa mempunyai pendapatan bulanan dalam RM5,001 atau ke atas. Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mengutip data. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dalam soal selidik adalah untuk mengutip data demografi bagi ibu dan bapa dari segi umur, bangsa, tahap pendidikan dan juga pendapatan bulanan. Bahagian B dalam soal selidik pula ialah The Inventory of Father Involvement versi pendek untuk mengutip data tahap penglibatan bapa daripada perspektif ibu.
Terdapat 9 konstruk yang diukur dalam IFI versi pendek ini dan mempunyai 25 item yang perlu diisi. Ibu perlu menilai sejauh mana suami mereka melaksanakan tugas mereka sebagai bapa dengan menggunakan skala Likert 4 mata. Kesahan kandungan telah disahkan oleh pakar bidang dari IPG Kampus Ipoh dan pakar bidang berpendapat bahawa format instrumen kajian ini adalah sesuai, penggunaan kandungan tepat dan arahan yang diberikan adalah jelas. Kebolehpercayaan instrumen ini pula dikenal pasti melalui kajian rintis yang melibatkan 30 orang sampel. Hasil mendapati instrumen ini mempunyai tahap kebolehpercayaan yang amat baik, iaitu mempunyai nilai Cronbach alpha sebanyak 0.964. Data dianalisis menggunakan SPSS. Bagi setiap item, kekerapan dan peratusan berdasarkan jawapan sampel kajian dianalisiskan. Kemudian, bagi setiap konstruk pula, min keseluruhan dan juga sisihan piawai dianalisis. Kemudian, interpretasi skor min dibuat untuk setiap konstruk berdasarkan formula equal interval oleh Irianto. Dapatan kajian menunjukkan antara semua item 3 daripada konstruk pembekalan keperluan asas mempunyai kekerapan yang paling tinggi bagi jawapan 4, di mana seramai 374 sampel yang berpendapat bahawa suami mereka menunjukkan tahap penglibatan yang sangat tinggi bagi jawapan ini. Sebaliknya, item 17 daripada konstruk sokongan membaca dan bimbingan kerja sekolah mendapat kekerapan yang paling rendah bagi jawapan 4, iaitu hanya 103 orang yang memilih jawapan ini. Secara keseluruhannya, kebanyakan item iaitu 18 daripada 25 item, majoriti daripada sampel memilih jawapan 4, iaitu mereka berpendapat bahawa suami mereka menunjukkan tahap penglibatan yang sangat tinggi bagi item-item ini. Manakala terdapat 6 item, majoriti daripada sampel memilih jawapan 3, iaitu tinggi. Hanya 3 item yang menunjukkan majoriti daripada sampel memilih jawapan 2, iaitu mereka berpendapat bahawa bapa menunjukkan tahap penglibatan yang rendah bagi item-item tersebut. Dan ketiga-tiga item ini adalah dalam konstruk sokongan membaca dan bimbingan kerja sekolah. Berdasarkan interpretasi skor min, bapa menunjukkan tahap penglibatan yang tinggi dalam 7 konstruk, iaitu tanggungjawab terhadap disiplin dan didikan anak, dorongan atas persekolahan anak, sokongan terhadap ibu, pembekalan keperluan asas, luangan masa dan perbualan bersama, pujian dan kasih sayang serta perhatian terhadap anak. Manakala bapa menunjukkan tahap penglibatan yang sederhana bagi 2 konstruk, iaitu pembangunan bakat dan keprihatinan terhadap masa depan dan bimbingan membaca dan kerja sekolah. Dapat dilihat bahawa bapa menunjukkan tahap penglibatan yang paling tinggi dalam konstruk pembekalan keperluan asas, manakala bapa menunjukkan tahap penglibatan yang paling rendah dalam konstruk bimbingan membaca dan kerja sekolah. Secara keseluruhannya, bapa menunjukkan tahap penglibatan yang tinggi terhadap anak daripada perspektif ibu, iaitu min keseluruhan bagi tahap penglibatan bapa ialah 3.13. Oleh itu, dapatan ini hampir selari dengan kajian Yoh dan Wu yang mendapati bapa menunjukkan penglibatan yang lebih tinggi dalam pembekalan keperluan anak. Kajian ini dapat menggambarkan masyarakat Malaysia berpandangan bahawa bapa merupakan pencari nafkah utama bagi sesuatu keluarga. Dan dapatan ini adalah selari dengan pandangan Roslina pada tahun 2017. Selain itu, dapatan ini juga adalah hampir selari dengan kajian Yoh dan Wu yang mendapati bapa menunjukkan penglibatan yang lebih rendah dalam bimbingan kerja sekolah berbanding dengan ibu. Hal ini kemungkinan kerana majoriti daripada bapa dalam kajian ini adalah dalam tahap pendidikan sekolah menengah.
Menurut Autintas, bapa yang berpendidikan tinggi lebih banyak melibatkan diri dalam aktiviti bersifat akademik kerana mereka lebih memahami keperluan anak. Maka dalam kajian ini, bapa yang tahap pendidikan sekolah menengah kurang melibatkan diri dalam aktiviti yang berkaitan dengan akademik. Dapatan ini juga hampir selari dengan dapatan Porter yang menyatakan tahap penglibatan bapa dalam aktiviti kekeluargaan masih adalah tinggi, walaupun majoriti daripada mereka perlu bekerja sepenuh masa. Sebaliknya, dapatan ini berbeza dengan dapatan Klunder dan Mir yang mendapati jurang jantina yang sangat ketara antara ibu dan bapa dalam pembahagian tugas rumah tangga. Menurut Bermudez, tahap penglibatan bapa sangat berkaitan dengan persepsi bapa sendiri. Oleh itu, dapatan ini dapat menggambarkan bapa di Malaysia mempunyai persepsi bahawa peranan mereka bukan sahaja berfungsi sebagai pembekal keperluan asas sahaja, malah mereka juga berperanan penting dalam pelbagai domain seperti ibu. Usia ibu bapa dalam kajian ini kemungkinan merupakan faktor yang mempengaruhi tahap penglibatan bapa. Menurut Thomas, kehamilan remaja ialah faktor kepada tahap penglibatan bapa yang rendah. Hal ini demikian kerana remaja kurang berkemampuan dari segi pembekalan kewangan dan juga kekurangan pengetahuan berkaitan dengan pengasuhan anak. Dalam kajian ini, majoriti daripada ibu bapa adalah berumur 30 tahun ke atas, maka mereka bukan daripada golongan kehamilan remaja. Oleh itu, kajian lanjutan dicadangkan agar mengkaji tahap penglibatan bapa berdasarkan usia, bangsa dan juga pekerjaan mereka. Kajian lanjutan juga dicadangkan agar melibatkan sampel kajian yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan bangsa agar dapat mewakili populasi ibu di Malaysia secara lebih menyeluruh. Hal ini demikian kerana limitasi kajian ini ialah majoriti daripada sampel kajian adalah berbangsa Cina. Maka, kajian ini mungkin tidak dapat mewakili populasi ibu di seluruh Malaysia. Selain itu, kajian lanjutan juga dicadangkan agar dapat menjalankan kajian kualitatif untuk mengelakkan sebarang bias kerana ketidakadilan juga mungkin berlaku apabila pelaporan tahap penglibatan bapa hanya daripada perspektif ibu sahaja. Akhir sekali, diharapkan kajian ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang tugas-tugas sebagai seorang bapa di samping meningkatkan kualiti golongan bapa di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Bye.